targeted by Russia earlier this morning. We've seen about 10 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bertemu kembali, yang mana malam ini sebenarnya merupakan malam ganti bagi menggantikan pengisian yang sepatutnya dijadualkan pada setiap hari Jumaat malam Sabtu selepas Isyak. Namun kita tidak dapat bertemu pada hari Jumaat yang lalu. Allah beri kita peluang untuk kita mengisi pengisian pada malam ini, yang mana malam ini kita akan membicarakan dua surah sahaja. Surah yang kita maksudkan adalah Suratul Al-Qadar, surah yang ke-97 di dalam Al-Quran, dan juga selepas Suratul Qadar kita akan temui dalam Al-Quran Suratul Al-Bayyinah, yang Suratul Bayyinah ini merupakan surah yang ke-98 di dalam susunan surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. Malam ini saya belum lagi dapat berkongsikan nota seperti kebiasaannya.
Dan pada siri yang lalu pun saya belum lagi dapat berkongsikan nota kepada tuan-tuan dan puan. Setakat ini ada 2 pengajian yang belum lagi saya dapat berkongsikan nota, iaitu pada surah At-Tin, surah Al-Alaq, termasuklah surah yang kita bincangkan pada malam ini. Nota tidaklah dikatakan nota yang lengkap dan nota yang sempurna sebenarnya. Dia lebih, sebab ayatnya pendek, maka kita banyak merujuk kepada ayat dan terjemahan ayat. Jadi tuan-tuan jangan bimbang jika tuan-tuan tidak mempunyai nota. Baik, saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan, kalau boleh buka Al-Quran. Kalau ada Quran terjemahan lagi baik, supaya kita dapat melihat makna bagi ayat yang kita akan bincangkan. Okey, buka muka surat 598. Muka surat 598, Suratul Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar, kita semua sedia maklum. Surah Al-Qadar semua orang hafal. Dan sebut surah Al-Qadar, semua orang tahu apa isi kandungan suratul Al-Qadar. Maka tidaklah perlu kita bicarakan secara terperinci, kerana surah ini di antara surah yang diketahui ramai tentang isi kandungannya. Okay. Namun begitu, kita buat pengukuhan pada malam ni dengan kita belajar beberapa perkara. Okay. Surah Al-Qadar, kita sudah maklum, adalah surah yang Allah turunkan sebelum hijrah. Dia adalah surah Makkiyah. Ayatnya tidak lebih daripada 6. Maknanya surah Al-Qadar ayatnya hanyalah 5 sahaja. Surah Al-Qadar, nama yang popular, nama yang berdasarkan kepada wahyu ataupun kita sebut dengan istilah tauqifi, iaitu Al-Qadar. Jika kita lihat pada makna Al-Qadar, dalam Quran terjemahan yang ada di tangan saya, menterjemahkan Al-Qadar ini adalah kemuliaan. Al-Qadar bermakna keagungan, bermakna kemuliaan. Ada sesiapa yang berlainan terjemahan kepada makna Al-Qadar, kalau boleh tuan-tuan dan puan kongsikan, dialu-alukan. Dalam Quran terjemahan saya, dia diterjemahkan sebagai kemuliaan Al-Qadar. Ada tak selain daripada kemuliaan? Kalau ada perbezaan yang besar, tolong kongsikan tentang apakah terjemahan Suratul Qadar. Al-Qadar itu maksudnya apa? Sekarang kita nak bincang, kemudian kita nak bincang seperti kita bincang pada siri-siri yang lalu, macam mana nama Al-Qadar itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi diletakkan ia sebagai nama surah. Kenapa namanya Al-Qadar? Sedangkan dalam surah Al-Qadar ni ada banyak kalimah lain. Contohnya kita jumpa kalimah salam, salamun. Kenapa tak dipilih dengan nama salam, surah As-Salam ke? Kenapa surah ni tak dinamakan dengan surah Ar-Ruh? Pada ayat yang keempat kita tahu ada perkataan Ar-Ruh merujuk kepada malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu war-ruh. Justifikasinya kata para ulama, mereka mengatakan bahawa antara sebab surah itu dipilih dengan nama Al-Qadar, kita pernah sebut sebelum ni kan, antara justifikasi dia
Kadang-kadang dipilih nama Al-Qadar tu sebab dia permulaan ayat. Kalau digunakan hujah nama Al-Qadar tu kerana dia permulaan ayat, betul, sangat tepat. Kerana ayat pertama, kita akan jumpa perkataan Al-Qadar. Namun begitu, dinamakan dia dengan surah Al-Qadar juga, bukanlah kerana pada ayat pertama ada perkataan Al-Qadar. Tetapi perkataan Al-Qadar itu berlakunya pengulangan. Ada 3 kali diulang perkataan Al-Qadar. Pada ayat yang pertama ada perkataan Al-Qadar. Pada ayat yang kedua ada perkataan Al-Qadar. Pada ayat ketiga ada penyebutan kalimah Al-Qadar. Jadi disebabkan berlakunya pengulangan penyebutan tentang Al-Qadar ini. Bahkan surah Al-Qadar ni pun sebenarnya nak cerita tentang malam Al-Qadar, maka Al-Qadar itu dijadikan ia sebagai nama surah. Jadi ia perincian yang ringkas tentang pemilihan surah itu dinamakan dengan Al-Qadar. Jadi kalau nak tengok dalam ayat mana sebut Al-Qadar, ada pada 3 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, dan ayat yang ketiga. Okay. Saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang penamaan surah itu dengan nama Al-Qadar. Kalau tuan-tuan banyak membaca ataupun tuan-tuan pernah mempelajari tentang nama-nama surah, kadang-kadang ada juga para ulama dia menamakan surah ini dengan surah diambil ayat pertama. Surah Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tetapi nama yang masyhur, nama surah yang berdasarkan kepada petunjuk Rasulullah SAW itu adalah Al-Qadar. Okay, jadi kita fokus tentang Al-Qadar. Jadi untuk penamaan surah, saya yakin tuan-tuan perempuan jelas apa makna Al-Qadar. Jadi Al-Qadar merujuk kepada makna kemuliaan. Okay. Sebelum saya lanjutkan, saya nak kukuhkan lagi pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita mempelajari secara terperinci, kalau kita mempelajari dalam bentuk tadabbur suratul Qadar, kita akan dapat makna yang lebih banyak pada makna Al-Qadar. Okay, jadi kalau tuan-tuan nak ikuti perincian lanjut tentang suratul Qadar, saya jemput tuan-tuan dan puan pada minggu ini. Maknanya hari Khamis yang akan datang ini, kita akan memulakan tadabbur suratul Qadar. Sepatutnya minggu lepas kita dah mula pada siri yang pertama. Namun saya tidak dapat menjalankan, tidak dapat membimbing untuk tadabbur tersebut. Jadi minggu ini, hari Khamis yang akan datang ini, insya-Allah kita akan memulakan siri pertama tentang suratul Qadar. Jadi tuan ikuti perbincangan tersebut jika ingin mengetahui makna yang lebih menyeluruh pada Al-Qadar. Kerana makna Al-Qadar itu bukanlah hanya merujuk kepada makna kemuliaan, tetapi ada beberapa makna yang lain bagi perkataan Al-Qadar. Jadi malam ni kita mengetahui perkataan Al-Qadar adalah berkenaan dengan kemuliaan dan keagungan. Okay, kemuliaan apa, keagungan apa, merujuk kepada keagungan dan kemuliaan malam Al-Qadar. Okay, saya kukuhkan lagi makna Al-Qadar ini mulia sebab dalam surah Al-Qadar itu sendiri sebenarnya ada bukti yang menunjukkan malam itu adalah malam yang agung. Ada bukti dia. Buktinya apa? Malam itu merupakan Al-Qadar itu maknanya agung, maknanya mulia. Kita sedia maklum.
Kerana pada malam Al-Qadar itu Allah menurunkan Al-Quran. Bayangkan dalam banyak-banyak malam itu Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran. Kemudian malam tu dia sangat mulia, sangat agung. Pada ayat yang kedua memberikan jawapan pada bentuk persoalan. Kan Allah bertanya, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Jawapan yang ketiga, apa bukti malam tu merupakan malam yang mulia? Kita tahu jawapan dia, malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi saya kukuhkan maklumat terakhir, mengapa Al-Qadar itu dinamakan bentuk kemuliaan. Okay. Kalau tuan-tuan rujuk di dalam Al-Quran, bukan sebenarnya surah Al-Qadar sahaja ditemui perkataan Al-Qadar. Sebenarnya tidak. Bukan hanya dalam surah Al-Qadar ada perkataan Al-Qadar. Tetapi dalam surah lain pun terdapat perkataan Qadar. Qadar. Qaf dan Ra. Qadar. Contohnya, kita catat. Okay, dalam suratul Al-An'am, surah yang ke-6, ayat nombor 91, surah Al-An'am, ayat nombor 91, tuan-tuan rujuk pada muka surat 139, muka surat 139, suratul Al-An'am, ayat nombor 91, surah yang ke-6, kita akan jumpa perkataan qadar dalam ayat itu. Dalam ayat itu kita akan jumpa perkataan وَمَا قَدَرُوا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Dalam perkataan itu, tuan-tuan akan menemui penyebutan kalimah qadar merujuk kepada pengagungan. Jadi itulah sedikit sebanyak perincian ringkas tentang nama surah, iaitu suratul Al-Qadar. Jadi untuk mengetahui perbincangan lebih lanjut, kita kena mengikuti sesi tadabbur daripada ayat yang pertama sehinggalah kepada ayat yang terakhir. Kerana pengisian kita malam ini bukan nak tadabbur, nak perincikan daripada satu ayat kepada satu ayat. Kita cuma membincangkan tentang nama bagi surah. Jadi Al-Qadar telah kita bincangkan namanya. Kita masuk kepada perkara yang kedua adalah tentang apa tema bagi suratul Al-Qadar. Apakah tema dia? Okey. Tema bagi suratul Qadar berkaitan dengan keagungan malam Al-Qadar melalui penurunan Al-Quranul Karim. Okay, tema suratul Qadar, temanya adalah nak mengangkat kemuliaan malam Al-Qadar dikaitkan dengan sebab penurunan Al-Quran. Itulah tema bagi suratul Al-Qadar. Kalau dibincangkan dengan lebih lanjut, kenapa, bagaimana dicerita turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar? Okey, secara ringkas bolehlah disebutkan bahawasanya penurunan Al-Quran pada malam Al-Qadar pada ayat pertama suratul Qadar adalah merujuk penurunan Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar itu merujuk turun dari Lauh Mahfuz sehingga Baitul Izzah, iaitu
dia turun sehingga ke langit dunia. Daripada Lauh Mahfuz, dari Lauh Mahfuz, Quran tu turun sekaligus dia berhenti dekat langit dunia. Quran yang turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz, dia berhenti di langit dunia, itulah berlakunya penurunan Al-Quran itu dari Lauh Mahfuz kemudian ke Baitul Izzah, ke langit dunia itu pada malam yang malam itu dinamakan malam Al-Qadar. Jadi itulah sedikit sebanyak maklumat ringkas. Jadi kalau nak tahu maklumat yang lebih panjang tentang penurunan Al-Quran, maka kena ikuti slot tadabbur suratul Qadar. InsyaAllah kita akan bincangkan pada hari Khamis yang akan datang ini. Kita akan mulakan, nanti kita akan maklumkan jam dia. Biasanya kita buat 2.30, tapi bagi ada sedikit perubahan waktu, nanti kita akan maklumkan insyaAllah. Baik, saya harap tuan-tuan dan puan jelas tentang nama bagi suratul Qadar, dan kita juga dapat mengetahui tentang tema bagi suratul Qadar. Kita teruskan dengan nama surah yang berikutnya, iaitu suratul Al-Bayyinah. Surah Al-Bayyinah. Siapa yang ada Quran, bolehlah membuka Al-Quran. Ada Quran terjemahan, lagi digalakkan, buka muka surat 598 dan muka surat 599 untuk melihat ayat dan terjemahan bagi suratul Al-Bayyinah. Apa makna Al-Bayyinah? Apa makna Al-Bayyinah? Al-Bayyinah, ia dikaitkan dengan Al-Hujjatu wal-Burhan. Al-Bayyinah tu, dia berkaitan dengan hujjah dan burhan, iaitu bukti. Jadi apa tu bayyinah? Bayyinah adalah hujjah dan bukti. Hujjah dan bukti. Hujjah dan bukti yang seperti apa? Hujjah dan bukti yang nyata. Kalau hujjah, kalau bukti, dia pasti hujjah yang nyata, bukti yang nyata. Itulah makna Al-Bayyinah. Dalam surah Al-Bayyinah, surah Al-Bayyinah ni dia ada 8 ayat kesemuanya. Kalau nak cari dalam ayat 88 ayat tu, mana ada perkataan Al-Bayyinah, kita akan jumpa pada ayat yang pertama sekali. Bagi suratul Bayyinah, pada penghujung ayat tu, kita akan jumpa perkataan Al-Bayyinah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kemudian perkataan bayyinah diulang sekali lagi oleh Allah pada ayat yang keempat. Illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Jadi ada pengulangan kalimah al-bayyinah di dalam surah Al-Bayyinah. Apa tu Al-Bayyinah? Al-Bayyinah merupakan hujjah, merujuk kepada hujjah dan bukti yang jelas. Jika kita perincikan lagi, apa yang dikatakan bukti dan hujjah yang jelas itu, maka kata para ulama, bukti yang jelas itu, Al-Bayyinah itu merujuk kepada Rasul
Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hujah dan bukti yang nyata yang merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kita boleh katakan al-bayyinah itu merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada ayat yang kedua dalam suratul Bayyinah, Allah memulakan menyebut Rasulun minallah. Rasulun minallah. Utusan, pesuruh daripada Allah. Pesuruh dari Allah itu disebutkan selepas ayat yang pertama. Ya, ayat pertama itu disebutkan hatta ta'tiyahumul bayyinah, sehinggalah datang kepada mereka bukti. Tapi ayat pertama tidak sebut bukti jelas itu apa. Tetapi ayat kedua menerangkan Rasulun minallah, iaitu Rasul daripada Allah. Okay. Jadi itu tentang penamaan suratul Al-Bayyinah. Jadi apabila kita katakan Al-Bayyinah itu adalah Rasul, maka secara tidak langsung ia juga akan merujuk kepada wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu adalah al-bayyinah. Itu adalah bukti yang nyata. Okay. Apakah berkaitan? Kenapa surah tu disebut tentang al-bayyinah? Kita dah sebut tadi, kerana dimulakan ayat bagi surah Al-Bayyinah itu ada perkataan Al-Bayyinah. Okay, untuk lebih lanjut lagi, kenapa surah itu surah yang dipilih dengan nama hujah dan bukti yang nyata? Maka kita kena tengok kepada keseluruhan ayat bagi suratul Al-Bayyinah. Jadi sebelum untuk kita masuk kepada ayat by ayat, saya sebut hanya ringkas saja. Eloklah untuk saya menyebut terlebih dahulu tema bagi surah Al-Bayyinah ini. Okay, apa tema yang dicadangkan oleh para ulama tentang suratul Al-Bayyinah ini? Surah Al-Bayyinah ini, tema yang boleh kita guna pakai adalah tema dia, kejap saya tengokkan. Nota tu saya dah buat sikit sebenarnya. Okay. Surah ini, tema dia sebenarnya Allah Ta'ala nak menyebut tentang apa? Hujah yang dia punya tema dia adalah macam ni. Tema dia, kita akan susun ayat dia. Okey, Al-Bayyinah tu adalah bukti yang nyata. Okey, jadi tema surah ini dia berkaitan dengan apa? Dia berkaitan dengan Allah telah mendatangkan hujah, telah mendatangkan bukti kepada manusia. Jadi surah Al-Bayyinah ni adalah surah yang temanya tentang bukti dan hujah yang telah diberikan kepada manusia. Bukti dan hujah
yang nyata yang telah diberikan kepada manusia. Bukti yang nyata dan hujah yang nyata tadi merujuk kepada apa? Merujuk kepada diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wahyu yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terima. Itulah tema bagi surah Al-Bayyinah. Kalau nak kuatkan lagi tema ni, maka kita kena tengoklah ke isi kandungan surah Al-Bayyinah. Okey, kalau kita buka surah Al-Bayyinah, ayat yang mula-mula sekali kita akan menemui kenapa Allah kenapa Allah menghantar Rasul dan Al-Quran yang diterima ini disebut sebagai Al-Bayyinah. Jadi pada ayat yang pertama kita akan jumpa manusia yang dia perlukan Al-Bayyinah ni. Dia maksudnya manusia ni, ada kumpulan manusia ni yang mereka ni sangat memerlukan Al-Bayyinah. Kalau mereka tak dapat Al-Bayyinah tu, mereka takkan berubah. Mereka takkan tukar agamanya. Mereka takkan tukar kepercayaan. Jadi mereka memerlukan Al-Bayyinah. Manusia tu siapa? Manusia itu kalau kita rujuk dalam konteks surah Al-Bayyinah, manusia itu adalah orang kafir. Orang kafir. Orang kafir terbahagi kepada dua. Ada dua pembahagian orang kafir dalam surah Al-Bayyinah. Yang pertama, orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab. Orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab. Orang kafir yang kedua adalah penyembah berhala dan patung-patung yang gelaran mereka ini adalah al-musyrikin. Al-musyrikin. Sebab itu kalau tuan-tuan baca pada ayat yang pertama, kita perlu pericikan sebab kita nak dapatkan lagi kenapa dengan Al-Bayyinah tu. Kenapa dengan Al-Bayyinah tu? Kenapa surah tu dinamakan Al-Bayyinah? Kita nak jelaskan lagi. Kerana Al-Bayyinah ini perlu dihantar, diberikan kepada orang-orang yang kafir. Siapa tu orang kafir? Dalam Al-Bayyinah menyebut dua kumpulan. Min ahlil kitab, daripada ahlul kitab, dan juga orang yang musyrikin. Ahlul kitab tu maksudnya orang yang pernah dapat kitab sebelum turunnya Quran. Macam orang Yahudi, macam orang Nasrani. Okay. Jelas tentang penjelasan Al-Bayyinah tu Allah Ta'ala hantar kepada siapa? Siapa yang perlu dia? Kepada orang kafir yang terdiri daripada ahlul kitab dan juga kepada musyrikin. Musyrikin ni merujuk kepada penyembah berhala dan patung-patung. Walaupun Allah dah hantar, Allah dah beri kepada mereka Al-Bayyinah itu, yang kita sebut tadi Al-Bayyinah merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wahyu yang Rasulullah terima, adakah mereka ini akan berubah kehidupannya setelah dihantar bukti dan hujah yang jelas? Dalam surah Al-Bayyinah, Allah menyebutkan ada manusia yang dia berubah. Dia terkesan. Dia ikut bukti yang nyata tu sebab dia tahu itu adalah bayyinah. Dia tahu Rasul itu betul. Dia tahu wahyu itu betul. Maka mereka, kumpulan yang pertama ni, mereka ini Allah namakan mereka adalah khairul bariyah. Khairul
bariyah, iaitu makhluk yang paling baik. Dalam surah Bayyinah ni Allah menerangkan, kalau dah Allah hantar Rasul, telah disampaikan wahyu, siapa-siapa yang ikut Al-Bayyinah itu, mereka ini digelar dengan khairul bariyah, manusia yang paling baik, makhluk Allah yang paling baik. Tetapi sesiapa yang telah dihantar padanya Bayyinah, kalau dia tidak menerima Al-Bayyinah itu, maka mereka telah digelar oleh Allah sebagai makhluk yang paling jahat. Istilah dalam Quran adalah syarrul bariyah. Syarrul bariyah. Kalau tuan-tuan nak rujuk ayat yang menyebut tentang manusia yang paling jahat, kita kena rujuk pada ayat nombor 6. Akan jumpa perkataan syarrul bariyah. Kalau tuan-tuan nak merujuk lawan kepada syarrul bariyah, iaitu makhluk yang paling baik, kena rujuk pada ayat nombor 7, iaitu pada perkataan khairul bariyah. Kenapa Allah Ta'ala gelarkan makhluk yang paling jahat? Kenapa sampai ada gelaran makhluk yang paling jahat? Kerana, itulah nama Al-Bayyinah tu. Kenapa? Kerana mereka telah dapat bayyinah. Bayyinah tu maksudnya hujah yang jelas. Mereka telah dihantar Rasul kepada mereka. Maknanya tak ada lagi mereka tak jelas lah. Tak ada lagi istilah mereka tak tahu. Tak ada lagi istilah, maknanya tak ada ruang untuk mereka tidak mahu beriman kepada Allah. Kenapa? Kerana telah diberi kepada mereka Al-Bayyinah. Oleh kerana itu, kalau kita tengok pembuka surah Al-Bayyinah, Allah Ta'ala cerita tentang dihantarnya Al-Bayyinah. Pada penutup bagi suratul Bayyinah, seperti ayat 6 dan ayat 7, Allah menyebut tentang dua kumpulan manusia yang mereka ini, macam mana mereka ini memberikan reaksi setelah Allah memberi kepada mereka Al-Bayyinah. Itu kita sebut tadi, syarrul bariyah dengan khairul bariyah. Berat tuan-tuan gelaran syarrul bariyah ni. Makhluk Allah yang paling jahat. Sebab apa? Sebab kamu dah menerima Al-Bayyinah. Telah dihantar kepada mereka Al-Bayyinah. Jadi itulah sedikit sebanyak penerangan tentang nama dan juga tema bagi suratul Al-Bayyinah. Jadi kalau nak ikuti dengan lebih lanjut perincian dia, maka kena ikuti modul tadabbur surah lazim. Ataupun ikutlah mana-mana slot tadabbur bagi surah-surah pendek seperti mana suratul Bayyinah. Kerana kita dalam modul ini, kita hanya menceritakan tentang nama surah dan juga tema surah. Kita tidak memperincikan daripada satu ayat kepada satu ayat. Jadi saya mohon maaf kepada tuan-tuan perempuan jika saya tidak dapat memperincikan keseluruhan ayat dalam suratul Al-Bayyinah, kerana kita fokus kepada nama dan juga tema bagi suratul Al-Bayyinah. InsyaAllah pada bulan Ramadan akan datang, kita akan ada modul untuk bincang tentang peletakan hubung kait antara satu surah dengan satu surah.
Apa berkaitan surah Al-Bayyinah dengan suratul Al-Qadar? InsyaAllah saya sedang susun modul tersebut yang kita akan sama-sama pelajari sepanjang bulan Ramadan. Maknanya setiap hari kita akan peruntukkan sedikit waktu untuk kita faham lagi Al-Quranul Karim. Tunggu makluman disampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi itu saja yang mampu saya kongsikan. 2 surah saja malam. Ya. Itu pun dah macam dah lama dah. Dah dekat pukul 10 dah pun. Hari ni kita pendek sikit. Biasanya kita ambil sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi moga-moga penyampaian saya pada malam ini dapat memberikan kita sesuatu di dalam kita memahami surah-surah di dalam Al-Quranul Karim. InsyaAllah nota bagi surah Al-Bayyinah dan surah Al-Qadar nanti saya akan berikan. Cuma saya tak boleh janji spesifik harinya bila. Tapi insyaAllah nanti akan ada nota tersebut. Baik, ada sebarang pertambahan maklumat dialu-alukan. Ada sebarang pertanyaan pun dialu-alukan. Saya jemput tuan-tuan dan puan untuk bertanya ataupun berkongsi maklumat tentang suratul Qadar dengan suratul Bayyinah. Silakan tuan-tuan dan puan. Kalau tuan-tuan nak tambah, boleh tuan-tuan dan puan maklumat. Boleh juga, saya sangat alu-alukan. Baik, ada sesiapa nak berkongsi maklumat kepada kita semua? Ustaz, Ya. kalau boleh maknanya kita kena elakkan beri nama anak Syarul Bariah, ya Ustaz ya? Maknanya kurang baik, ya Ustaz ya? Yalah, syarru tu buruk. Betul tu kan. Jangan ambil nama dalam Al-Quran tapi nama tu tidak difahami. Beri namakan dia khairul. Baik. Lawan baik khairu syarru. Ada apa-apa lagi nak dikongsikan? Silakan tuan-tuan dan puan. Kalau tidak ada, kita jumpa insya-Allah pada minggu hadapan. Nanti kita bincang lebih banyak pada nama surah sebab kita hanya tinggal lagi lebih kurang 2 atau 3 kelas saja sebelum kita masuk Ramadan. Sasarannya kita nak habiskan sampai surah An-Nas insya-Allah. Tuan-tuan nantikan, kita kena selalu perhatikan ya, tentang akan ada kelas-kelas ganti untuk bincang tentang nama dan tema surah. Sebab kita kena habiskan sebelum menjelang bulan Ramadan. Kan bulan Ramadan ni bulan kita nak tadarus. Lepas tu kalau dah ada masa tadarus tu, belik-belik balik semula apa kita pelajari. Semoga kita faham insya-Allah. Baik, saya mohon maaf atas kekurangan kelemahan, terutama kerana saya tidak dapat menyediakan nota rujukan kepada tuan-tuan dan puan seperti kebiasaannya. InsyaAllah. Ya, insyaAllah nanti saya akan berikan kepada tuan-tuan dan puan. Azam tu ada. Cuma nak kemas kini maklumat nak dikongsikan itu belum dapat lagi saya sediakan. Saya ada nota lama, tapi nota lama tu nanti saya bagi maklumat baru nanti, kesian kat tuan-tuan dan puan. Ada setengah pada kita dia dapat nota, dia print, dia cetak awal-awal. Tiba-tiba ada maklumat tambahan. Jadi kesian kalau nak cetak sekali lagi. Lepas tu saya akan beri yang terkini insya-Allah. Okay, terima kasih kepada semua. Sekali lagi saya doakan tuan-tuan dan puan, semoga Allah memberikan ganjaran yang baik pada tuan-tuan dan puan. Semoga Allah memberkati tuan-tuan dan puan. Semoga kita semua sentiasa diberikan rasa kemanisan, rasa cinta kita kepada majlis ilmu, terutama majlis ilmu yang membicarakan tentang kalam Allah.
Semoga kita layak mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.